kita manusia, ada ihsan, ada budi bicara. Kalau kadang-kadang kita bagi tahu 3 kali pelajar tu tak bayar, bukan kerana bapak dia tak mau bayar, memang dia tak mampu nak bayar. Sebab itu apa? Di mana ihsan kita? Di mana sifat kemanusiaan kita? Mungkin kita boleh jumpa dia, mungkin susahlah sikit. Saya banyak benda lagi nak fikir. Bayar sudahlah. Ada pula kita nak fikir hal dia. Ada satu orang laki-laki yang dihisap oleh Allah di hari akhirat. Nabi cerita di akhirat esok ada satu orang lelaki yang ketika dihisap di padang mahsyar, dia ditahan, tertahan, tergantung, terhalang. Kemudian Nabi sambung. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan itu kita dihisap, kemudian sangkut, tertahan, terhalang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dengar. Nabi kata, falam yujadu lahu minal khair syai'. Bila dihisap amalan-amalan yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dunia, tidak ada langsung amal kebaikan walaupun satu. Falam yujadu lahu minal khair syai'. Tak ada. Dalam catatan amalan dia tak ada kebaikan. Nak membantu, nak menyelamatkan dia, nak mengangkat hisap itu, tak ada yang boleh menolong dan membela dia. Sehingga dia rasa diri dia takkan selamat hari itu. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annahu kana yukhalitun nas. Yukhalitun nas. Melainkan kawan ni punya perangai. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, seorang lelaki yang tertahan, terhalang ketika dia sedang dihisap. Hisap ialah perhitungan suatu perbuatan. Allah memeriksa amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebab itu kata Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar kata, sebelum Allah Azza wa Jal membelek dan memeriksa buku amalan kalian, kamu periksalah dahulu diri kamu. Sebelum Allah hasibu, hisab, sebelum Allah Ta'ala hitung kamu, kamu hitung dulu. Lelaki ini tak ada sesuatu kebaikan yang dia lakukan. Cuma kata Nabi, ada satu sikap dia yang sangat hebat, iaitu illa annahu kana yukhalitun nas. Dia adalah satu orang yang suka bergaul dengan manusia. Ikhtilat, dia bercampur. Bercampur gaul. Khalata yukhalitu kan. Dia bercampur. Orang ni dia suka bergaul dengan manusia. Wa kana musiran, dan dia satu orang yang kaya. Dia suka bergaul pasal orang kaya ni tabiatnya dia tak maulah bercampur dengan orang kan. Dia punya status dia punya tuan-tuan, orang kaya ni bukan semualah macam orang kaya ni tak masuklah. Orang kaya ni kebiasaannya dia tak bercampurlah dengan kita. Kan? Dia grade dia lah, dia punya level dia lah, dia punya status dia lah kan. Tapi kawan ini dia suka bercampur dengan manusia. Dia merakyat, orang panggil. Dia merendah diri, tawadhu. Kemudian kata Nabi, fakana ya'muru ghilmanahu, dan dia akan menyuruh orang-orang kerjanya, budak-budaknya, hamba-hambanya, apa dia? Ayyatajawazu 'anil mu'sir. Dia satu orang yang suka bergaul dengan masyarakat, dan ramai orang datang minta tolong dengan dia, dan dia suka tolong orang. Dia pesan pada
ghilman, dia punya budak dia, kalau ada orang susah yang kita bagi hutang dia tak boleh bayar, atau ada orang yang main pinjam dia tak mampu nak bayar, dia kata apa? Bagi tempoh, jangan tekan dia, bagi masa pada dia. Itu arahan dia. Dia kata kau tengok, kalau dia patut diberi tempoh, kalau betul dia patut dibagi tempoh, kita bagi tempoh, bagi ruang untuk dia bayar balik. Jangan tekan dia, jangan susahkan dia, jangan kita perah di atas kesempitan dan kesusahan dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan hadirin mukminin, manusia ni ada jalan untuk buat kebaikan banyak. Esok sebahagian negeri akan mula buka sekolah. Guru-guru yang mengajar, amallah hadis ni. Saya tahu saya ada 2 orang anak akan sekolah esok. Saya tahu tuan-tuan juga ada anak. Isteri pun dah buat senarai ni, semua bayaran nak kena bayar ni, 70, 80, 90, segala kasut, segala stukin apa semua ni. Tuan-tuan, cikgu-cikgu yang berhadapan dengan murid-murid, bukan semua, nasihat saya, tak semua orang berada pada kerusi yang sama. Tak semua orang berada pada kasut yang sama. Tak semua orang berada di bawah payung yang sama. Sebahagian ibu bapa mungkin sudah kira apa yang anak dia nak makan, nak bawa esok. Dan sebahagian orang sudah bersiap dengan duit sekolah, dengan bekal, dengan beg. Mungkin sebahagian keluarga belum tahu apa yang nak buat esok kerana tak ada duit. Sebab itu guru-guru yang mengajar, yang ada peluang, amal hadis ni. Jangan dipukul atau dibakul, jangan dipukul rata, jangan dibakulkan semua pada kedudukan yang sama, dan jangan dimalukan. Tak perlulah, sebahagian kadang-kadang bolehlah, memanglah saya, tapi saya ingat tak perlulah kita nak masukkan dalam grup keluarga senarai yang belum bayar. Ini bagi saya kurang baik. Senarai yang belum bayar, saya ingat mungkin boleh berhubung langsung lah. Kita tuan-tuan, kita manusia, ada ihsan, ada budi bicara. Kalau kadang-kadang kita bagi tahu 3 kali pelajar tu tak bayar, bukan kerana bapak dia tak mau bayar, memang dia tak mampu nak bayar. Sebab itu apa? Di mana ihsan kita? Di mana sifat kemanusiaan kita? Mungkin kita boleh jumpa dia, mungkin susahlah sikit. Saya banyak benda lagi nak fikir. Bayar sudahlah. Ada pula kita nak fikir hal dia. Betul tuan-tuan. Saya tak nafikan, dan saya kata bukan semua. Ini ialah satu teguran dan ingatan umum untuk saya dan kita semua. Maka guru-guru buatlah kerja lebih sikit. Pasal apa? Mungkin kita tak dibayar. Dan saya tahu, saya pun respect sebahagian guru pergi ke rumah walaupun bukan bidang tugas dia, bukan tanggungjawab dia, guna duit minyak dia. Saya tahu sebahagian guru bagus. Bukan boleh kata 99% cikgu ni semua bagus lah. Pergi rumah, ambil tahu pelajar, buat tabung, buat kutipan, cek, bagus. Cuma saya nak sebut ini secara umum. Mungkin kita boleh buat kerja lebih sikit, pergi siasat tengok. Dan di Perlis ni tuan-tuan, saya ingat habis kalau tuan-tuan tak boleh bantu, tuan-tuan boleh pergi ke MAIPS. Pihak habak kata budak ni tak ada duit nak bayar yuran, budak ni tak ada duit nak beli baju, budak ni duit ni tak ada duit nak makan. Tuan-tuan pergi habak kat MAIP atau pergi habak dekat amil masjid ni. Amil masjid ni, dan bukan masjid ni saja, mana-mana masjid. Dan amil ni pun saya nak sebut juga sikit. Jangan duk kira nak duk buka kaunter zakat fitrah ya. Saya sebut umum. Demam pun mai buka kaunter.
1/8 jangan duk buat main. Bukan semua, saya sebut ni umum. Umum, jangan marah. Demam abang? Tak apa, pergi kaunter. Sekejap lagi tak ada orang nak bayar zakat, tak ada orang pula. Bagus, 1 bab. Tapi kadang-kadang kita nak pesan juga. Kalau orang mari rumah kita, kita bila jadi amil, bila kita pergi jadi amil tu, kita mesti sanggup. Macam orang jadi wakil rakyat, dia mesti sanggup untuk diri dia orang mai tolong. Dia dah jadi wakil rakyat, dia duduk penin. Awak dah tahu orang duduk mai cari saya. Penin saya, nak kenduri mai cari saya, nak bersunat nak mai cari saya, nak perbaik bumbung cari saya, paip tersumbat cari saya. Dah nama pun wakil rakyat. Takkan wakil rakyat takkan pergi makan kenduri ya? Saya sebut ni umum. Bukan sebut politik ke, bukan sebut kempen politik. Tu dengar bagi elok. Saya tak kata mana-mana parti, saya tak kata mana-mana wakil rakyat. Saya sebut umum, general. Maka bila kita meletakkan diri kita pada kedudukan yang berurusan dengan manusia, deal dengan orang ramai, maka kita kena sanggup untuk susah. Orang kerja hospital umpamanya, siapa yang berurusan dengan dia? Orang yang pergi hospital ni siapa dia? Ha? Orang sakit lah, orang tak. Pasal apa main hospital? Saja lama tak main, nak main melancong, main tengok sikit macam mana hospital ni. Orang tak pi, tak ada pasal orang sakit. Dan berurusan dengan orang sakit sama ada berurusan dengan orang sihat. Orang duk habaq suruh mangkit mai tahun ni, suruh mangkit mai tahun ni, tak mangkit-mangkit. Pasti dia sakit. Kalau dia boleh mangkit mai, dia tak mai. Sebab itu kesabaran tu penting. Teruk letih. Tidak ada sesiapa memaksa awak untuk bekerja di sini. Dia sebut umum. Sebahagian imam-imam juga sama. Kita sebut semua sama. Imam-imam pun tak ada siapa yang paksa dia jadi tu imam. Dia yang saya jadi payah jadi imam. Mana tak boleh nak pi. Duk kena duk ada di masjid. Dialah pasal awak imam. Kalau awak jual pegaga, jual ikan, duk ada di market. Dan tak ada siapa paksa awak. Kalau awak tak mau terikat, awak nak bebas, hantar surat. Sebagaimana awak boleh hantar surat minta jawatan itu, awak juga boleh hantar surat untuk berhenti daripada jawatan itu. Kerana tidak ada siapa paksa awak. Hampir jadi tu imam, kau tidak aku tetap hang. Tak ada siapa buat kata begitu. Dan bila kita diberikan jawatan itu, diberikan hal kerjaan itu, kita memegang amanah. Kalau kita tak mau pening, jangan duduk di kawasan itu, jangan duduk di jawatan itu, jangan duduk di kerja itu. Senang, kita tak pening. Saya sebut nasihat umum. Orang bakar sate, sejuk ke hangat? Sejuk ke hangat? Hangat. Dia tak boleh komplain. Tak hangat jual sate. Driver bah, driver lori sejuk, duduk dalam tu terus. Kalau manusia, sebab itu saya kata manusia, dia dipegang amanah, urusan umat Islam, urusan orang ramai, tapi dia tak mau susah untuk orang ramai. Amanah. Nasihat sikit lah kan. Baik, masuk balik hadis dah. Qala Allah Azza wa Jal, lelaki ni tak ada kebaikan, tak ada langsung amalan yang saleh. Mungkin salat dia kurang, doa dia kurang, zikir dia kurang, baca Quran dia kurang, umrah dia kurang, haji dia kurang, mungkin yang khusus dia kurang. Tetapi satu perkara yang sangat hebat, istimewa pada diri dia, dia suka memudahkan urusan lain. Allah Azza wa Jal kata apa? Nahnu ahaqqu bidzalika min, kami lebih berhak sepatutnya memudahkan urusan dia, maka kami ampunkan segala dosa dia, dia masuk syurga. Hadis sahih Muslim. Allah kata kalau dahulu dia memudahkan urusan orang lain, dia menyenangkan urusan orang lain, dia tak menekan dan membebankan orang lain, kami lebih patut untuk memudahkan urusan dia sebagai balasan di atas apa yang telah dia pernah buat di dunia dahulu, maka kami ampunkan dia. Hadis sahih Muslim. Nampak tuan-tuan? Sebab itu orang beriman, dia tidak pernah berkira-kira soal habuan dia. Dia tak pernah berbicara soal apa yang dia akan dapat. Tak pernah dia bertanya
apa habuan di atas tindak tanduk dia ni, tak. Sebab dia tahu ada balasan di akhirat. Hadirin mukminin. Baik.